Pertapakan Islam di Tanah Melayu telah mula berlaku pada sekitar abad ke-13 dan ke-14 Masehi. Walaupun begitu, pengaruhnya menjadi teras penting kepada bidang politik, ekonomi dan sosial. Hanya menjadi ketara pada abad ke-15 sewaktu zaman kerajaan Melayu Melaka. Penggunaan konsep daulat. Konsep daulat ini sebenarnya telah mengukuhkan kedudukan seseorang raja setelah kedatangan Islam. Contohnya Sultan Mahmud Shah di Melaka dan Sultan Abdul Ghafur Shah yang memerintah di Pahang antara tahun 1572 hingga tahun 1614. Selama ini beta telah banyak bertolak ansur, membuat hubungan baik dengan jiran dan saudara. Semuanya adalah untuk keharmonian dan keamanan negeri kita. Institusi Sultan di Tanah Melayu kekal menjadi kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran di Tanah Melayu. Namun begitu, di Negeri Sembilan, tunjang kuasa terletak pada Yang di-Pertuan Besar. Konsep daulat adalah pengikat hubungan antara golongan rakyat dan pemerintah. Konsep ini tidak wujud secara bertulis. Konsep ini menjadikan kedudukan sultan begitu tinggi dan dihormati. Adat istiadat wujud dalam pelbagai bentuk seperti dari segi berpakaian, bahasa dan pengucapan. Kesempurnaan adat pertabalan begitu tertib dan mengikut peraturan. Golongan pemerintah di Melaka sering mendapat nasihat serta pandangan ulama. Di Kelantan dan Terengganu, munculnya penasihat ulama iaitu Tok Pulau Manis, Tok Pulau Condong dan Tuan Tabal. Terdapat 3 lapisan asas struktur pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Melayu, iaitu pemerintahan pusat yang diketuai oleh Sultan, pemerintahan daerah yang diketuai oleh pembesar daerah dan pemerintahan kampung yang diketuai oleh penghulu. Masyarakat Melayu mempunyai peraturan tingkah laku yang dipersetujui bagi mengatur kehidupan tersendiri dan kemudiannya digubal menjadi undang-undang. Undang-undang tidak bertulis dikenali sebagai adat. Wujudlah 2 adat, iaitu adat pepatih dan adat temenggung. Adat pepatih dipakai oleh orang Minangkabau di Negeri Sembilan, di Naning dan bahagian utara Melaka. Adat pepatih diasaskan oleh Datuk Pepatih Nan Sebatang yang berasal dari Pagaruyung, Sumatera. Adat ini dibentuk menjurus kepada sistem keturunan, bidang pemerintahan, bentuk hukuman dan pewarisan harta pusaka. Dalam adat pepatih ini, konsep musyawarah merupakan asas bagi pentadbiran dan penyelesaian masalah. Setiap suku akan mewakilkan ketua adat mereka atau dikenali sebagai lembaga untuk mewakili dalam musyawarah bagi menentukan bentuk pentadbiran dan penyelesaian masalah. Melaka merupakan negeri terawal mempunyai undang-undang bertulis. Undang-undang ini ditulis semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan dilengkapkan semasa Sultan Mahmud Shah. Undang-undang ini telah menggantikan undang-undang pengaruh Hindu-Buddha yang diamalkan sebelum kedatangan Islam. Dalam hukum kanun Melaka, terdapat 44 fasal yang merangkumi hak istimewa dan tanggungjawab raja dan pembesar, peraturan rasmi istana, pantang larang masyarakat, hukuman untuk pesalah yang menderhaka, mencuri dan menyambut kedatangan utusan. Mengikut hukum kanun Melaka, kesalahan sivil dan jenayah bagi mencuri ialah potong tangan. Kesalahan membunuh akan dihukum bunuh. Sumber hukuman berdasarkan hukum syarak. Oleh sebab kerajaan-kerajaan Melayu sangat aktif dalam aktiviti maritim, maka digubal Undang-Undang Laut Melaka dan Undang-Undang Pelabuhan di Kedah. Mengikut Undang-Undang Laut Melaka, nahoda iaitu kapten diumpamakan seperti seorang imam dan anak-anak kapal sebagai makmum.
Undang-undang ini telah menjelaskan tentang peraturan setiap anggota masyarakat dan undang-undang ini juga menjadikan kedudukan Sultan lebih tinggi kerana Sultan terkecuali dari sebarang hukuman. Pendidikan merupakan aspek sosial yang penting dalam masyarakat Melayu. Dua jenis pendidikan yang diamalkan iaitu pendidikan tidak formal dan pendidikan formal. Pendidikan tidak formal adalah pendidikan awal yang memberi penekanan kepada penguasaan kemahiran dalam bidang kesenian, pertanian dan pertukangan. Nilai-nilai budaya murni diserapkan melalui cerita-cerita lisan seperti cerita binatang dan cerita jenaka yang mempunyai nilai pengajaran. Selamat tinggal semua. Pendidikan tidak formal yang lebih teratur ialah melalui pendidikan pondok. Sistem ini sudah bermula sejak abad ke-12. Antara pondok penting di Kelantan ialah Pondok Pulau Condong yang diasaskan oleh Haji Abdul Samad bin Abdullah atau dikenali sebagai Tok Pulau Condong, dan Pondok Kutan dibuka oleh Haji Muhammad Saleh. Di Terengganu pula, pengajian pondok dijalankan di Pondok Pulau Manis yang dibuka oleh Syekh Abdullah Malik bin Abdullah atau dikenali sebagai Tokku Pulau Manis. Aktiviti perdagangan menjadi salah satu saluran penting yang memesatkan proses pengislaman di alam Melayu. Menjelang abad ke-15, Melaka menjadi pusat perdagangan penting walaupun Melaka tidak menjadi pengeluar kepada lada, cengkeh dan sebagainya. Kerajaan Melaka telah mewujudkan Jawatan Laksmana bagi menjaga urusan kelautan dan Jawatan Shah Bandar sebagai ketua pelabuhan. Orang kaya dapat mengukuhkan pentadbiran negeri. Orang tua tidak mampu lagi bergerak cergas. Orang kaya boleh berbincang dengan Ratu Bendahara apa-apa yang perlu. Menjunjung perintah, Tuan. Sistem timbang dan sukat yang menggunakan tahil dan kati diperkenalkan bagi barangan emas, perak, bahan wangian dan batu permata. Untuk menimbang rempah, timbangan yang digunakan ialah sistem bahara, iaitu satu bahara bersamaan 205 kati. Dua kaedah perdagangan yang digunakan ialah kaedah pertukaran barang dan kaedah jual beli. Melaka menjadi hebat kerana sebanyak 84 bahasa pertuturan diperkenalkan dalam urusan perdagangan. Selepas kejatuhan Melaka di tangan Portugis, aktiviti perdagangan beralih ke Kerajaan Johor. Johor dijadikan pusat dan tunjang kekuasaan Melayu dari abad ke-17 hingga abad ke-18. Penggunaan mata wang diperkenalkan bagi menggantikan sistem pertukaran barang. Mata wang timah semasa zaman Melaka berbentuk bulat dan beratnya ialah 1 kati 8 tahil. Nama Sultan yang memerintah dan tarikh Islam dicatatkan pada muka mata wang tersebut. Perkembangan aktiviti perdagangan yang pesat telah memperkembangkan bidang percukaian di negeri-negeri Melayu. Mulai sekarang, cukai dagang akan dinaikkan 10 bahagian sebagai menambah hasil negeri. Mana-mana pedagang asing yang mahu berniaga di sini akan dikenakan cukai jaminan 10 bahagian daripada jumlah keseluruhan dagangan. Di Melaka, para pedagang dikehendaki membayar cukai barangan sebelum memulakan perdagangan. Pelbagai jenis cukai diperkenalkan, iaitu cukai tetap,
cukai diraja dan zakat. Cukai asas ialah cukai tetap yang ditentukan oleh pemerintah. Pedagang yang datang dari India, Ceylon, Tanah Arab, Siam dan Pegu dikenakan cukai sebanyak 6% daripada jumlah barangan yang dibawa. Profesor Said Muhammad Nakib Al-Atas berpendapat, Islam telah membawa semangat nasionalisme dan intelektualisme yang sangat besar, bukan sahaja di kalangan masyarakat atasan, malah di kalangan rakyat juga.